أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih saudara Komisi Majlis. Seterusnya para penuntut mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberi peluang dan ruang masa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul pada malam ini dalam satu majlis ilmu yang mudah-mudahan setitik kepada ilmu Allah ini yang maha luas bisa memberi kepada kita pencerahan dalam kita melalui hidup di atas muka bumi ini yang sudah tentu kita berdepan dengan segala bentuk cubaan, godaan daripada syaitan ini, makhluk bergelar, iblis, syaitan dan jin ini yang berjanji jumpa supaya untuk membesarkan manusia sampai terpisah ruh dan jasad manusia itu sendiri. Saya untuk ringkaskan cerita, tajuk ini tajuk yang panjang, cuma bila bicarakan pasal terutama alam menyebabkan alam misteri, alam mistik berkaitan dengan makhluk halus, bergerak jin. Ustaz lebih suka untuk kita melihatnya berdasarkan ta'rif yang disebut oleh Ibnu Mas'ud tentang alam gaib ini. Sebelum itu kita lihat Allah menyebut kepada kita dalam surah Al-Baqarah yang sering kita baca sebagai wirid selepas solat. Kita baca dalam doa Al-Maghfurat ayat 1 hingga 5 surah Al-Baqarah menerangkan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Allah berfirman, Alif lam mim, kitab tersebut yakni Al-Quran, la raiba fihi, tiada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang bertakwa. Kemudian setelah itu Allah menyebut kepada kita tentang bagaimanakah ciri-ciri orang bertakwa, al-muttaqin. Yang pertama sekali Allah menyebut, dan kalau ditekankan juga oleh Syekh Wahid Abu Sarabani dalam kitab beliau, yang seorang ulama Timur Tengah yang tersohor dalam perubatan Islam berkaitan makhluk halus ini, Syekh Wahid Abu Sarabani dalam kitab beliau Wiqayatul Insan minal Jin wa Syaitan, dalam bahasa Melayu lebih kurang pencegahan manusia daripada jin dan syaitan, menyebut bahawa dalam ayat tersebut Allah menyebut sifat utama dan pertama kepada orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka beriman kepada alam ghaib. Kenapa? Para putus sekalian, kerana alam ghaib ini alam yang tidak mampu dijangkau oleh fikiran manusia, tak mampu dilihat dengan pandangan kasar manusia, tak mampu untuk ditentukan, dipastikan dengan apa-apa teori, kajian sains dan sebagainya. Contohnya syurga, neraka dan sebagainya, tak mampu menakdikan, tak mampu nak dikesan. Dan alam jin ini merupakan alam ghaib, sebagian ghaib yang disebut oleh Allah Ta'ala berulang kali dalam Al-Quran, disebut dalam hadis Nabi dan dibincang banyak oleh para ulama-ulama. Jadi maknanya yang terbaik pada kita bila kita bicara pasal alam ghaib ini, dan menjadi satu kemestian kepada orang mukmin untuk dia bertakwa, bahawa dia mesti percaya betul pada alam ghaib ini, termasuklah soal jin ini sendiri. Tapi dalam kadar berpandukan kepada apa yang disebut oleh Al-Quran, disebut oleh dunia besar Nabi Muhammad dalam hadis-hadis baginda yang dihuraikan oleh para ulama. Sebab kalau kita melihat dalam konteks ini, dalam masyarakat Melayu lah terutamanya, masyarakat pada ini, kita melihat bahawa di kalangan masyarakat ini terdapat 3 peringkat manusia yang melihat kepada makhluk halus ini, kepada alam jin. Yang pertama sekali, mereka yang terlalu ta'assub kepada alam jin ini, terlalu percaya semuanya jin,
sakit kepala sikit, pergi jumpa dukun bomoh, jin, tersampuk jin. Rasa menyunjuk di atas tengkuk, jumpa bomoh, jin yang melakukannya, ada sihir dan sebagainya. Ini satu kepercayaan taksub. Yang kedua, yang meyakini adanya makhluk halus alam jin ini berteraskan pada sumber-sumber yang sahih dengan kadar ilmu yang menyebut tentang perkara tersebut. Yang ketiga, yang menolak langsung tentang adanya wujudan jin ini, yang mengatakan bahawa jin ini merupakan satu dongengan, satu khurafat, satu mitos dan sebagainya. Walaupun orang yang mungkin cerdik akalnya, tajam fikirannya, tapi ramai dalam mereka ini yang menolak adanya terutama kerasukan jin ini. Ustaz pernah ketika mana dijemput dalam satu forum etika perubatan Islam bersama dengan pakar-pakar perubatan SQ yang aku di sana, membicarakan perkara ini dari sudut Islam. Dan ada kita nampak doktor-doktor ini yang mereka ini pada riak wajah mereka itu yang kurang senang, mana kurang meyakini benda begini kerana apa? Kerana tak dapat ditentukan dengan kajian sains dengan perubatan mereka. Ada sehingga yang menggambarkan bahawa kerasukan histeria ini tidak melibatkan jin semata-mata. Kerana apa? Kerana mereka berdasar kepada teori barat yang bila dikaji itu dibuat kajian memang tidak sampai. Bila terkaji dengan kajian dunia semata-mata tak sampai. Sebab soal jin soal al-mu'id yang kita boleh jangkau di situ, yang atas dan garis paling atas kita tak mampu nak jangkau. Itu berarti mungkin barat kita pesan di situ. Katakan orang yang histeria ini antaranya kerana stres. Mereka mampu jangkau kerana stres, tapi tak mampu jangkau. Kenapa ini? Lebih pada itu, daripada stres tersebut, jiwa manusia lemah, fikiran mereka lemah, mereka datangi senang dimasuki oleh syaitan dan jin tersebut. Yang itu tak mampu nak dikisah oleh teori barat. Ini pun kita faham. Kemudian saya menggambarkan bahawa menolak sama sekali, walaupun orang yang mungkin ada kekhususan dari segi dari psikologi seorang muslim, tapi menolak dengan mudah bahawa selama beliau berkhidmat tak pernah beliau jumpa yang histeria ini kerana kerasukan jin. Dan beliau bawa teori pada barat maupun berbagai nama. Dan sebenarnya kalau kita lihat pada kitab yang saya sebut tadi, yang dibawa oleh Syekh Salam Padi dan kitab beliau sebenarnya orang orientalis, orang barat ini sendiri mengakui, menyebut tentang kerasukan, menyebut bahawa mereka mengakui adanya jin yang mengganggu manusia. Terlalu banyak dibawa di situ. Cuma dalam beberapa masa singkat ini kita tak nak bincang kalau itu dengan teliti panjang lebar. Nanti boleh rujuk pada kitab tersebut. Jadi maknanya kita tak nak, bila kita sebagai seorang beriman meyakini adanya Allah, meyakini adanya syurga neraka, tiba-tiba kita menolak tentang soal alam jin, kerasukan jin ini, sedangkan Allah juga menyebutkan tersebut dalam Al-Quran dengan jelas, disebut oleh Nabi. Sebab itu Allah menjadikan bahawa sifat bertakwa tadi, yang pertama sekali alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada alam gaib. Cuma kadar kita beriman pada jin ini mesti didasarkan kepada ilmu pengetahuan. Saya suka menyebut tarikh yang disebut oleh Ibnu Mas'ud tentang al-ghaib ini, supaya kita jelas bila bicara pasal alam mistik ini, kita tidak terlalu menggambarkan satu gambaran begitu orang kata jauh sekali, begitu macam-macam digambarkan dalam filem Melayu kan. Kalau jumpa macam-macam cerita dan sebagainya dengan berbagai nama, putri satunya daripada kayangan macam-macam lah yang datang itu. Adakah perkara ini benar? Jadi kita kena lihat balik tarikh yang disebut oleh Ibnu Mas'ud, seorang sahabat baginda yang masyhur. Ibnu Mas'ud menarifkan al-ghaib ma ghaba anna, apa yang ghaib ataupun tersembunyi daripada kita, tetapi wa akhbarana Allah bihi wa rasuluh, tetapi dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu alam ghaib. Jadi bila nak bicara pasal alam mistik ini, nak bicara pasal alam melibatkan jin ini, makhluk halus ini, syaitan ini, maka sudah tentulah mesti berpaksikan pada Quran dan Sunnah tadi. Sebab soal ini soal berkaitan akidah kita. Tersilap bercakap sikit boleh merosakkan akidah kita. Jadi saya nak pergi realita, tak nak bawa pada kutub sekalian untuk bertaruh dengan jin kan. Itu lain kali kan. Tak nak tahu apa dia suka makan, favorite dia kan, kegemaran dia. Itu lain kali lah. Ada kegemaran, mungkin dia suka kelabu di anjing kan. Itu biarlah. Ayat itu Ustaz nak pergi pada poin dengan orang saya ada sampai jam berapa. Sebab biasa perbincangan ni agak panjang kan. Dalam beberapa sesi seminar juga. Bagi Ustaz jam berapa? Malam ni malam Selasa sepatutnya Ustaz mana Ustaz rawatan di Bandar Salah sana.
biasa tak boleh 8.30. Tapi tak apa, paling lewat pun 9 tu dah kena di sana lah. Yang paling lewat Ustaz habiskan 4.45. Boleh 4.45 nak paling lewat insyaAllah. Kalau boleh awal lagi bagus. Jam 7.30 tau. Boleh. Ada lebih tu. Okey, kita lihat lah. Ustaz tunggu sampai Ustaz tak bincang panjang sangat. Kalau itu kita pergi pada tentang gangguan jin syaitan ini. Sebab ada ramai orang yang menafikan terdampaknya gangguan jin dan syaitan ini kerana lantaran tak mampu dikesan oleh peralatan modern dan sebagainya, tak mampu dijangkau oleh pemikiran manusia. Tak mampu kita tengok, tak mungkin kita rasa tak munasabah, kita rasa mengaruh dan sebagainya. Tetapi gangguan jin dan syaitan ini dengan jelas Allah sebut dalam Al-Quran tentang kerasukan ini. Boleh nampak kan? Atau perlu Ustaz besarkan? Ustaz tak biasa ni, bukan tak? Betul Ustaz, dah tinggalan zaman kan? Dah ada partition ni kan? Dah terbelah dua kan? Tapi sayang Ustaz tukar kan? Kalau kata tukarlah sayang sebab banyak bahasa kan? Dan yang betul banyak kenangan. Dah ada daripada laptop tersebut dah perlu buat keluar tu. Jadi Ustaz bawa laptop isteri Ustaz rasa malu nak buka sini. Berat sangat, tapi kan sayang kan? Bila barang lama antik tu dia berharga kan? Dan partition tu dah besar, di garis tu dah besar begini di tengah. Kalau buka keluar kena agak baca, kalau contoh baca paper tu 3 huruf hilang kan, kena mengagak apa maksud kalimat tersebut. Tapi sebab ada nilai apa ni, kenangan kan, kenangan tu jadi simpan juga, digunakan dibawa ke sekolah dan sebagainya kan, sebab dah banyak berjasa pada Ustaz dan dampak karya si padanya itu yang keluar dari laptop tersebut. Okey, kita lihat kan tentang gangguan jin dan syaitan. Dan dari berlakunya kerasukan, yang pertama sekali jelas kita lihat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Kalau ada Quran tafsir 27, kita akan setengah ayat di sini. Sebab biasanya kalau kita bertukar ya. Kemudian untuk ringkaskan di punya slide. Dalam firman Allah yang menyebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina takhabbathu asyaitanu minal mas. Allah yang bermaksud orang-orang yang memakan harta riba ketika di atas dunia la yaqumuna, mereka tidak bisa berdiri betul, berdiri tegak pada hari akhirat kelak, melainkan seperti mana berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan keadaan terhuyung-hayang kerana sentuhan syaitan tersebut ataupun kerana kerasukan syaitan tersebut. Kata Imam Al-Qurtubi, ayat ini jelas menjadi bukti bahawa tertolaknya pegangan ataupun rasanya i'tiqad sesiapa yang mengingkari adanya kerasukan jin dan mendakwa kerasukan daripada tidak balas boleh jadi, dan syaitan tidak boleh masuk dalam manusia dan tidak boleh merasuk. Jadi kalau kita perhatikan dalam ayat ini dengan jelas Allah memberi perumpamaan kepada kita, kepada orang mukmin tentang orang yang makan riba di atas dunia ini, bila bangkit dari akhirat kelak mereka tidak mampu berdiri betul. Seperti mana orang yang tidak mampu berdiri betul kerana dirasuk oleh syaitan. Jadi bila mana Allah memberi perumpamaan itu, sudah tentulah semestinya memang benar. Bila disebut oleh Al-Quran memang benar. Ada Allah sebut tentang kerasukan syaitan. Allah umpamakan orang yang makan riba ini tak mampu bangkit berdiri betul, melainkan dalam keadaan orang yang dirasuk syaitan bila di hari akhirat kelak. Jadi macam mana kalau secara akli ya, macam mana kalau kita boleh berikan suatu nama itu kalau nama itu tiada kan? Contoh kalau Ustaz katakan kepada kepada Sabri kan, Ustaz, kamu ni macam Syahrukhan lah. Macam mana Ustaz boleh sambungkan Sabri dengan Syahrukhan kalau Syahrukhan tak pernah wujud kan? Ataupun Ustaz kata kepada Muslimah kat depan dia, Ustaz kata nampak kamu ni macam siapa? Pasha Sanda. Hebat juga Ustaz kan? Contoh kan, macam mana maknanya diumpamakan dengan Pasha Sanda kalau Pasha tak pernah ada.